Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bertemu kita pada siri yang pertama ini bagi pelajaran yang pertama untuk subjek pendidikan Islam tingkatan 3. Jadi pada siri yang pertama ini kita akan mempelajari pelajaran yang pertama berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, pengampun segala dosa. Allah Taala pengampun segala dosa. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sekali lagi. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Okey, kali yang ketiga ini kita akan cuba membaca potongan ayat dengan betul, lancar serta bertajwid. Firman Allah Ta'ala, Qala Rabbana zalamna anfusana. Ma makna hadhil ayah? Apa makna ayat ini? Mereka berdua merayu, iaitu siapa? Nabi Adam alaihi salam dan isterinya Hawa. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Sekali lagi. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau kita lihat di sini, nun bertemu dengan lam. Nun mati bertemu dengan lam. Kita tidak boleh membaca ataupun kita tidak boleh menyebut huruf nun pada sebutan. Ianya hanya ada pada tulisan tetapi tidak ada di dalam sebutan. Ia dipanggil idgham bila gunnah ataupun idgham bi idgham ghairil gunnah. Baik. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dan jika engkau tidak mengampunkan dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Pasti kami termasuk dalam golongan orang yang rugi. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul A'raf ayat yang ke-7. Suratul A'raf ayat yang ke-23. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya kita sentiasa meminta ampun kepadanya. Hanya Allah sahaja Tuhan yang kita meminta segala pengampunan dosa yang kita telah lakukan. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, yang boleh kita lihat di tepi ini, Nabi bersabda, wa inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Riwayat Imam Muslim. Maksudnya, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari 100 kali. Masya Allah. Nabi yang maksum pun setiap hari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 100 kali. Baik. Apa yang kita akan dapat dalam ayat ini? Intipati yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Pertama, melakukan dosa suatu kezaliman terhadap diri sendiri. Allah Ta'ala nyatakan tadi, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Mana zalim lawannya adil.
Maknanya orang yang menzalimi diri sendiri adalah orang yang Allah Ta'ala murka. Dosa adalah satu perkara yang Tuhan benci. Oleh sebab tu siapa yang melakukan dosa, dia telah melakukan satu kejahatan pada diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam wajib memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang dilakukan. Satu perintah. Tuhan suruh kita meminta ampun kepadanya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menerima taubat hamba-Nya yang menyesal atas dosa yang dilakukan. Dan yang keempat, orang yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang beruntung, dan lawannya adalah orang yang rugi. Orang yang rugi adalah orang yang tidak mendapat keampunan. Orang yang tidak mendapat keampunan adalah orang yang tidak taubat. Orang yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali daripada dosa dan kembali daripada dosa kepada keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, antara sebab untuk mendapat keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuklah mengakui dosa yang dilakukan. Kita mengaku di hadapan Allah Ta'ala. Kita bermunajat, kita berdoa, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengaku apa dosa kita. Bukan kita mengakui dosa kita di hadapan kawan kita. Kita mengaku dosa kita di hadapan guru kita, di hadapan mak ayah kita. Kita mengakui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, seterusnya cuba anak-anak hafal ayat ini dengan kaedah ataupun dengan potongan-potongan ayat sebegini. Qala Rabbana zalamna anfusana. Cuba ulang-ulang sebanyak mungkin dalam setiap potongan ayat ini, dan cuba bacakan hafazan yang awak semua berjaya hafal di hadapan ibu ayah, di hadapan abang, kakak, makcik, pakcik, nenek dan atuk. Sekian untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa siri yang kedua. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.